Bismillah. 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 Bateri ke? Bukan. Bismillah. Oh, dekat sangat mungkin. Rapat. Sebab kalau berisi dua pun tak boleh rapat sangat. Atas ke bawah. Baik. Kata Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung lagi dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam dalam masalah ke-33. 34 Baik. Baik, kita ulang sikit. Masalah ke-33. Makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang-bimbang dengan menegur bacaan imam dan membaca amin. Masalah makmum yang bertakbiratul ihram dan ia ada masa untuk membaca Fatihah tetapi dia berbimbang-bimbang, yakni masyghul, yakni menyibukkan dirinya menegur bacaan imam atau membaca amin, maka yang lebih aula utama diberikan uzuran kerana ia membimbangkan dirinya dengan sunat yang tertentu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia kalau misal kata kita ni lepas imam baca Fatihah, kita kan baca Fatihah balik, tapi disebabkan orang ini dia berbimbang-bimbang dengan bacaan imam ataupun nyibuklah lebih kurang, tapi sibuk dia tu benda yang sunnah, iaitu dia nak menegur bacaan imam. Jadi dia tak baca lagi apa-apa bacaan kecuali dia mendengar bacaan imam. Dia dengar, kalau salah dia nak tegur. Ini kalau orang ni ada kat surau pun pening juga kadang-kadang. Contohlah, saya pernah berlaku yang dekat, saya bercerita dulu dekat madrasah apa dekat kampung Melayu. Betul. Mana tadi? Jadi ketika mana saya nak tengah baca surah Sajdah, saya tak ngapal sangat. Jadi bila mana asyik dibetulkan aja, lalas saya pun rasa segan. Kita tak sesuai jadi imam ni. Jadi saya ke belakang. Saya pun ke belakang. Bila ke belakang, rupa-rupanya budak-budak ni tak faham. Budak-budak yang ada kat belakang ni tak faham. Bila mana kita ke belakang, seoranglah ke depan. Seoranglah ke depan. Bermakna kita tarik diri lah nak jadi imam, tak nak jadi imam. Jadi kita ke belakang. Bila mana kita ke belakang, makmum yang lain rasa-rasa yang berkelayakan ke depan. Begitu. Pasal kita rasa asyik kena betulkan aja, tak betul lah kita semayang. Bukan Fatihah tapi surah Sajdah. Jadi ketika itu makmum ataupun orang-orang yang selalu tegur tadi tu, kita beri dia peluang untuk ke depan. Tapi tak jadilah. Pasal orang tu pun tak nak ke depan, segan ke depan katnya. Jadi saya pun ke depan balik. Jadi tuan-tuan, saya ke belakang tadi tu bukan membatalkan semayang. Saya bukan membatalkan semayang, tapi ke belakang tadi tujuannya untuk beri peluang orang lain untuk jadi imam. Begitu juga tuan-tuan. Kalau misal kata kita rasa ada orang berkelayakan, dia pun tak tegur kita pun, tapi kita anak mata kita tahu orang tu datang. Boleh tak kita ke belakang? Boleh hukumnya, harus. Masa tengah semayang, harus hukumnya. Boleh
Bukannya sunat harus. Maknanya kalau biasa si fulan ni datang katnya, imam datang, ataupun mula-mula memang kita dah ke depan dah, imam tak datang, imam pengantin baru. Jadi imam lambat datang, kita ke belakang, tiba-tiba kita perasan, anak mata kita nampak imam datang. Ini baju putih ni imam ni, baju macam baju kilat-kilat ni baju pengantin, macam tu. Jadi kita ke belakang, jadi imam tu walaupun duduk kat sana, duduk kat ujung sana tu, boleh tak dia jadi imam? Boleh, tak ada masalah, tak semestinya pakai mic. Dia ke belakang, imam pun perasan, orang ni ke belakang lah. Dia pun ke depan. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, itu tujuannya. Sama ada nak ke belakang tadi tu kita dengan rela ataupun dengan rasa macam tak rela. Ataupun tak rela lah. Dia nak macam itu je, tapi tak ada masalah. Nak beritahu boleh. Baik, seterusnya. Jadi dengan sunnah yang tertentu yang ada hubungan dengan maslahah semayang, bersalahan dengan membaca doa iftitah dan na'udzubillah. Yang benda sunat yang lain tak boleh. Iaitu contohnya tuan-tuan tadi dah takbir Ratul Ihram lambat, tiba-tiba dah tahu kita masbuk, kita baca doa iftitah, kemudian baca auzubillah minasyaitanirrajim, maka tak boleh. Kalau misal kata kita dah tahu kita ni masbuk, jangan sibukkan diri dengan doa iftitah dengan auzubillah minasyaitanirrajim. Maka bahawa membaca keduanya bukanlah dari maslahah semayang yang tertentu. Yang ini yang utama. Baik. Ya. Dia diberi keuzuran. Maaf bukannya tak baca Fatihah langsung. Disebut kalau dalam hukum fiqh tu diberi keuzuran bagi dia, iaitu dia boleh lewatkan sedikit. Jadi contoh tadi, dia dah takbir dan Allahu Akbar. Kemudian bila mana imam habis saja baca Fatihah, dia pun dengar lagi imam baca surah. Dia dengar lagi. Dengar yang salah ni, nak tegur imam. Jadi ketika tu imam rokok Allahu Akbar, dia boleh diberi keuzuran untuk habiskan Fatihah dia dengan syarat bukan membaca doa iftitah dan auzubillah. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa jangan lambat bukannya saya bagi tahu jangan sampai tak boleh lambat langsung, boleh lambat. Diberi keuzuran kat sini 5 rukun yang panjang. Ya. Fatihah dia tetap wajib. Fatihah dia tetap wajib. Yang masbuk pula jangan pula tak rukuk. Masbuk lain. Yang masbuk ni faham bila mana tidak sempat saja membaca Fatihah dinamakan sebagai masbuk. Dia angkat takbir Allahu Akbar, imam dah baca surah, masih belum masbuk lagi. Tiba-tiba imam baca surah saja dah, kan tak masbuk. Ni sempat tak baca Fatihah? Sempat. Itu bukan masbuk. Yang dikira masbuk ialah memang tidak sempat membaca Fatihah. Takbir saja Allahu Akbar, tiba-tiba imam inna a'taina. Dia tak bolehlah baca doa iftitah, tak payah baca. Kalau misalnya kata dah baca separuh doa iftitah, potong doa iftitah tadi tu, terus baca Fatihah. Mesti selesaikan Fatihah dia. Imam bangun saja daripada rokok, dia mesti habiskan. Kalau tak habis, boleh menyebabkan batalnya sembahyang. Caranya macam mana? Kalau misalnya katalah imam dah rokok ni, dia masih lagi baca Fatihah. Dia masbuk, syarat dia masbuk tadi Baik. Ketika imam bangun, sami Allahu liman hamidah, dia dah nampak imam bangun saja daripada hak rokok, disebut dalam hati sahaja aku mufarakah. Kalau tidak, batal sembahyang. Kalau tidak, batal sembahyang. Jadi sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri. Baik, seterusnya. Masalah ke-34. Makmum yang berbimbang membaca tasbih ataupun zikir selepas doa iftitah dan na'udzubillah yang lainnya daripada Fatihah. Ini pun ada jenis juga. Ada baca macam-macam. Sama ada yang dalam hadis, ada apa dalam tertib hadis ke ataupun tidak ke. Kalau misal kata ada, lainlah, masalah yang tak ada. Kalau ada, taklah berdosa. Saya beritahu tak berdosa. Tapi kalau masanya panjang, tuan-tuan dengar tadi saya baca doa surah Sajdah panjang sangat, kata saya nak ngapal, nak baca tak pandai, dia baca zikir lain lah, ataupun dia baca apa-apalah yang dia tahu. Boleh tak? Boleh hukumnya. Tapi tengok apa hukumnya.
Makmum yang berbimbang-bimbang yang masyhur dirinya membaca tasbih ataupun zikir selepas membaca doa iftitah dan ta'awuz yang lainnya daripada Fatihah, maka ia dikira taksir. Baik, kalau misal kata yang tadi nak cerita berkenaan dengan sempat tak sempat tadi, kalau misal kata surah Sajdah tadi panjang, maka tak bolehlah tuan-tuan nak zikir ke apa, tak ada masalah. Zikirlah zikir apa pun tak masalah. Tapi kalau misal kata memang waktunya pendek saja, sampaikan tuan-tuan tak sempat baca Fatihah, itu dikira taksir, iaitu mencuaikan diri, ataupun tuan-tuan muqassir, orang yang cuai dan tidak gugur daripadanya membaca Fatihah. Kalau misal kata kita ni tadi baca auzubillah, kemudian kita baca doa iftitah, kita baca auzubillah lagi, kemudian menyebabkan kita ni memang tak sempat membaca Fatihah, maka kita tidak boleh tidak habiskan juga Fatihah. Mesti habiskan baca Fatihah. Macam mana Ustaz? Macam mana Fatihah laju? Baca Fatihah ini panjang, cara panjang bacaan, cara apa laju ke pendek apa lambat ke, itu subjektif. Tuan-tuan baca macam tadi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena baca macam gitu. Kalau tidak, tuan-tuan terlepas daripada imam bangun saja daripada rokok, batal sembahyang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, antara sahabat yang sembahyang laju. Tuan-tuan boleh buka riwayat berkenaan dengan Sayyidina Anas bin Malik, sembahyangnya memang laju. Tak tahulah lajunya macam mana, tapi laju daripada sahabat yang lain. Jadi ketika tu ada para sahabat tanya lagi, kenapa Anas sembahyangnya laju? Kenapa sembahyang laju? Jadi tuan-tuan, kalau misal kata ada apa-apa berkenaan dengan tentang solat ke apa-apa, tanya. Mam, kenapa buat macam ni? Bukannya tanya tadi tu mempersoalkan kenapa dibuat laju. Tanya kenapa. Kenapa buat laju? Apa yang saya nak Anas? Aku takut aku diselangi oleh was-was syaitan. Sayyidina Anas ni baca laju pasal apa? Dia takut dia ni diganggu ataupun diselangi dengan was-was syaitan. Itu sebab semayangnya laju. Tuan-tuan, kita ni boleh ke macam tu? Tengok juga pada diri tuan-tuan. Kalau jenis tuan-tuan ni jenis melangu, berhenti sekejap je, Allahu Akbar, orang baca doa iftitah, dia senyap, oh juga dia fikir layar lepas nak sarapan kat mana kedai Abang Syam lah, contoh dia mikirkan macam itu. Kalau misal kata orangnya jadi semacam ini, jadi bacalah zikir apa-apa pun supaya tidak diselangi, tidak dilompongi dengan sesuatu. Jadi seorang macam ini. Tapi ni cerita pasal lain. Yang saya cerita ni untuk lompong-lompongan. Kalau misal kata tuan-tuan jenis jenis senang berkhayal, jadi boleh berzikir. Baik. Maka ia dikira taksir yang cuai dan tidak gugur daripada yang membaca Fatihah tanpa khilaf lagi di antara ulama mazhab, seperti mana telah dinukilkan di dalam syarah Muhazzab daripada Imam Haramain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah. Kalau misal kata tuan-tuan ni orang yang sibuk dengan zikir-zikir sedangkan tuan-tuan tahu bacaan imam tadi bacaan yang pendek, maka tuan-tuan tidak diberi keuzuran untuk tidak membaca Fatihah. Mesti habiskan Fatihah. Baik. Masalah ke-35, makmum yang tidak membaca sesuatu lepas takbiratul ihram. Ni ada jenis juga orangnya. Makmum yang bertakbiratul ihram kemudian diam tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram, maka ia dihukumkan taksir cuai kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imam. Seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi pada bab sudut tilawah di dalam kitab Ar-Rawdah, dan maksud dengan larangan di sini ialah larangan makruh. Jadi tuan-tuan macam Allah sekalian, kalaulah misal kata tuan-tuan ni jenis yang saya sebut tadi lah, kalau jenis melangu aja, tiba-tiba boleh hilang. Jadi hati-hati. Kalau misal kata yang jenis macam ini, tuan-tuan tak baca Fatihah langsung, dikira taksir orang yang cuai. Kalau bagusnya tuan-tuan dengar bacaan imam. Baik. Masalah ke-6, taksir itu cuai. Taksir perbuatan tu namanya mencuaikan diri. Kalau muqassir iaitu orang yang cuai. Sah solatnya. Dia muqassir ni dia cuai lah. Tapi kalau misal kata yang tadi saya sebut tadi, yang mana tak sah, bila mana imam saja bangun daripada rokok dia masih lagi baca Fatihah. Itu tak sah. Dikira cuai itu, dia tahu saya ni sedang cuai.
Saya cuai ni, sekarang ni apa perlu saya buat? Jadi saya kena potong bacaan yang lain, kena baca habiskan Fatihah. Jadi baca Fatihah, kena habiskan Fatihah juga, kemudian rokok, baca subhanallah, cukup. Takut-takut tertinggal. Takut-takut imam bangun daripada rokok. Jadi sujud Allahu Akbar, subhanallah. Kalau sempat baca habiskan. Kalau tak sempat hanya sekadar subhanallah. Dapat tamak nina. Baik, masalah ke-36. Makmum yang was-was dalam bacaan Fatihah. Ini kadang-kadang memang kita dibala oleh was-was. Dah ke belum? Dah ke belum? Dah ke belum? Saya pernah juga. Kalau misal kata kita dah niat tak belum? Dah niat ke belum? Dah niat ke belum? Dah niat. Dah niat. Dah wuduk ke belum? Dah wuduk ke belum? Perkataan dah tadi tu bermakna sudah dulu sebenarnya. Kita lupa. Kalau kita dah dah terkentut ke belum? Maka kita ambil kentut. Maaf, kita ambil belum. Saya lupa satu kunci tu. Satu kunci dia. Dah batal ke belum? Dah batal ke belum? Maka belum batal. Contoh kita tadi duduk diam, tiba-tiba tadi dah batal ke belum? Dah batal ke belum? Sebelum batal ni ada tak wuduk? Ada tak? Ada. Maka kita ambil yang ada. Jangan puas. Kecuali datang yakin. Memang tadi aku bangun daripada duduk tahiyat awal. Tadi bangunnya terus terkentut lah. Kecuali datang yakin. Kalau datang yakin tadi, maka batal lah wuduk tuan-tuan. Kalau misal kata belum ada datang yakin, hanya was-was. Hanya gambaran saja, tuan-tuan buang was-was tadi. Baik. Jika sekiranya makmum itu dibala dengan was-was dalam bacaan Fatihah, maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rokok, maka wajiblah atasnya takhalluf supaya menghabiskan Fatihahnya. Jadi contoh, ketika mana dia didatangi oleh bala iaitu bala was-was. Tiba-tiba imam rokok. Aku dah baca Fatihah ke belum? Aku dah baca Fatihah ke belum? Tak termasuk orang yang masbuk. Dia tak masuk masbuk. Tak masuk masbuk. Ini untuk orang yang muafiq saja. Muafiq saja. Jadi bila mana dia teringat tadi imam dah terrukuk, dia teringat tadi, aku dah baca ke belum? Kalau misal kata dia belum baca, dia masih kata, memang confirm ni belum baca. Jadi dia diberi keuzuran untuk takhalluf. Apa maksud takhalluf? Lewat sikit perbuatan ni. Tuan-tuan pernah nampak kan? Kadang-kadang ada imam rokok, imam dah duduk dia i'tidal, makmum ni masih lagi berdiri. Ini jenis orang macam itulah. Bukannya saya nak beritahu dia ni salah, tak. Dia faham lah. Dia faham. Dia kena habiskan Fatihah dia. Tapi jangan baca pula jenis taranum. Jenis panjang sangat. Tak perlu. Hanya baca yang perlu saja. Iaitu Fatihah yang biasa-biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau ini untuk orang yang diberi keuzuran ni, baca Fatihah begitulah. Tak perlu laju sangat. Tenang-tenang. Tapi untuk orang yang masbuk tadi, mesti bacalah laju. Pasal apa? Takut dia terlepas daripada imam, bangun daripada rukuk, takut batal sembahyang. Baik. Dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takhalluf dengan sebab uzur, mengikut apa yang dinukilkan oleh Al-Qamuli dalam kitab Al-Jawahir daripada Imam Nawawi katanya, dan apa yang aku sangka adalah sah tetapi mengikut apa yang disebutkan dalam Syarah Muhazzab, bahawa makmum tersebut tidaklah diberi hukum uzur. Jadi kedua-duanya betul. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbezaan pendapat. Dia ni diberi keuzuran, dia ni tak beri keuzuran. Tapi kita ambil yang paling asah dalam kitab ni ialah dia diberi keuzuran untuk lewatkan sedikit bacaan Fatihah dia. Baik. Masalah ke-37. Makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rokok. Tadi nak rokok, belum rokok lagi, tapi ni dah rokok. Baik, jika makmum itu terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram dan ia tidak sedar melainkan selepas imamnya rokok, imam dah betul-betul rokok, maka ia dibolehkan takhalluf kerana menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dia diberi juga, disebutkan sebenarnya sebut takhalluf saja, makna diberi lewat sedikit perbuatannya daripada imam. Diberi keuzuran untuk takhalluf. Baik. Dan adalah takhalluf itu dengan uzur. Sebabkan uzur pasal apa? Datangnya was-was. Dan kata qil tidak diberi keuzuran. Saya sebut bila mana dalam kitab ni sebut
pendapat lain, bermakna ada pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri yang mengatakan begini-begini. Ingat tuan-tuan, perbezaan pendapat ni dalam mazhab biasa. Jangan jadi gaduh. Yang kita yang tak betulnya, yang tak berapa cerdiknya, bila mana kita mempertikaikan. Dah tahu perbezaan pendapat, ini khilaf. Dah tahu khilaf, tak payah pening-pening. Ni khilaf. Bila khilaf, tuan-tuan tak payahlah cakap ini yang saya ni betul. Tak, dua-dua betul. Bila mana pasal apa, kedua-duanya ada dalil. Kedua-dua bila mana ada dalil, pandailah yang satu ni kata begini, tuan-tuan nak pilih mana dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita ni orang yang muqallid, iaitu orang yang ikut mazhab dia cukup. Kalau kitab ni kata yang paling tepat asah begini, itulah dia. Kalau tuan-tuan ni jenis pandang sikit lagi, tuan-tuan kata saya ambil yang ini. Kecuali lah tuan-tuan faham. Kita pun dalam berfatwa, tuan-tuan. Kita pun dalam fatwa. Sekarang ni, kalau misal kata tak jumpa pandangan mazhab Syafi'i yang kaul yang jadid, kaul yang baru selepas Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, kita akan ambil pandangan Imam Syafi'i yang berada di Iraq dulu. Kita akan ambil pandangan tu. Walaupun pandangan tu dia jauh sikit, tapi boleh kita ambil. Selagi mana dalam pandangan mazhab Syafi'i. Hujan pula. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata tidak diberikan uzur pada demikian kerana taksir cuai dengan sebab lupa. Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihahnya hingga rukuk ia serta imamnya, maka tidaklah harus ia kembali kepada qiyam untuk membaca Fatihah. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imam itu dan luputlah rakaat itu. Baik, pendapat pertama tuan-tuan bila mana dia kata ketika mana imam dah rukuk, dia pun baru teringat, dia baru baca. Jadi dia pun rukuk. Maka ketika kat sini dia beritahu tidaklah harus dibangun balik. Kalau dia nak bangun balik boleh tak? Boleh. Dia nak bangun balik boleh, tapi sebabkan apa? Dalam ada pendapat mengatakan mengikut imam itu adalah wajib. Tapi kalau misal kata dia nak bangun boleh tak? Boleh. Dia habiskan baca Fatihah. Contoh dia bangun balik, terlupa Fatihah. Allah, bangun balik, baca Fatihah. Kemudian rukuk semula. Maka oleh itu wajiblah ia tambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Kalau misal kata dia tak nak tambah, segan, tak nak bangun tadi, segan, disebabkan rasa malu lah nak bangun balik. Jadi tuan-tuan nak buat macam mana? Rakaat tadi tidak dikira. Pasal Fatihah dia tetap wajib, rukun dia tertinggal, rakaat tadi tidak dikira. Maka rakaat tadi sama tuan-tuan, pergerakan sama dengan imam nanti. Rakaat pertama sama, rakaat kedua sama. Cuma selepas rakaat yang keempat imam ataupun rakaat kedua pada solat subuh dan sebagainya, imam beri salam saja, terus bangun, tambah satu rakaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan tak tambah rakaat pula. Dah tahu tadi memang tertinggal Fatihah, mesti tambah rakaat. Kalau misal katalah tuan-tuan dibala lagi dengan lupa, dah habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba datang balik ingatan. Tadi memang saya Fatihah tadi tak baca. Kalau ceraian yang terlalu lama tadi, contoh sampai dah baca doa, sembahyang balik. Dah baca doa dah, sembahyang baliklah. Tapi kalau misal kata masih lagi astagfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, masih okey lagi, tuan-tuan boleh sambung saja satu rakaat. Bangun balik, Allahu Akbar, tambah satu rakaat. Bukan tak bermula semula. Tapi kalau ceraian dah panjang, dah pergi minum dah sebelah. Dah pergi minum kat sebelah macam tu. Baru tinggal. Jadi sembahyang baliklah. Selagi mana ada waktu, sembahyang semula. Kalau dah tak ada waktunya, boleh tak sembahyang? Boleh, tapi dikira qada. Beza qada dengan tunai saja, itu saja. Contohlah, kita terbangun lambat, tak tengok jam ni, tiba-tiba bangun, subuh, terus ambil sembahyang, dah tahu dah ni memang ni lambat, terus sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba baru tengok jam, pukul 8 punya sembahyang subuh. Ketika tadi tu kita dah niat sembahyang subuh qada, fardu, kita dah niat fardu,
Jadi macam mana, sah tak sah? Hukumnya sah. Tak ada masalah. Tuan-tuan sebut apa adaan tidak ada masalah. Tidaklah membatalkan sembahyang. Walaupun pukul 8. Yang kalau misalkan tuan-tuan nak sebut qadaan, itu yang lebih sesuai ialah bukan pada waktunya. Contoh kita memang dah tahu, memang dah ini lambat ni. Ini dah habis waktu ni. Itulah sebut qada. Tapi kalau misal kata tuan-tuan perempuan, kalau waktu tu tak tahu, tak tengok jam, terus takbir je. Ingatkan subuh, rupanya maghrib. Saya pernah. Ni bangun pasal minum ubat batuk ni pasal. Saya tidur tu rasa-rasa memang kumpat. Masa tak boleh tidur, batuk, kumpat. Tiba-tiba bangun. Saya kat rumah mak saya. Bangun. Alih-alih saya perasan rumah saya ni ada pasar malam kat depan. Bila masa pula ada pasar malam kat depan rumah kawan. Saya ingat saya mimpi. Rupanya ada ceramah pas. Masa tu tahun bila lah. Terkejut saya. Macam mana pula lah ada ke pasar malam. Saya tengok jam. Baru pukul 7 lebih. 7 lebih kelap. Otak dah tak betul. Tuan-tuan bahaya semua makan buat batuk. Tidur boleh sampai dekat pukul berapa? Ni zaman muda lah. Zaman muda bolehlah tidur lama-lama. Boleh tidur lama. Kalau zaman sekarang kita dah tua ni tak boleh nak tidur lebih. Baik. Tadi. Baik, masalah ke-38. Hukum imam atau makmum syak meninggalkan huruf daripada Fatihah ketika membacanya dan selepasnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal iyyaka. Walaupun benda tu iyyaka huruf saja sekalipun, ia merupakan Fatihah. Bila mana tuan-tuan tertinggal, contoh bismillah. Tertinggal bismillahirrahmanirrahim, tertinggal. Tuan-tuan terus baca alhamdulillah. Konon-konon nak mazhab lain lah. Tak boleh. Kita tetap dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh suka pindah. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, dah ketika tu tuan-tuan kalaupun dah rokok sekalipun, boleh tak patah balik? Boleh senang. Naik atas balik, bangun, baca Fatihah, kemudian rokok semula. Ataupun tuan-tuan abaikan rakaat tadi. Disebabkan apa? Dibalik oleh lupa. Dibalik oleh lupa. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bila mana kita dah terbiasa tengok YouTube dengan pendapat-pendapat yang lain. Jadi tuan-tuan akan jadi terpengaruh sikit-sikit. Salah ni. Kita benar-benar berbalik pada mazhab Syafi'i balik. Begitu tuan-tuan. Contoh jadi kalau misal kata tuan-tuan ada berperasaan macam itu, baguslah. Jangan terus-terus sampai terpikat. Sekarang ni tuan-tuan ni, kita ada satu ancaman baru. Bukan ancaman baru, ancaman ni benda dah lama. Sihab. Lama tau sebenarnya ni benda ni. Sihab ni daripada 2018 tak salah saya. Dan sekarang kita ni dalam online ni, saya nak beritahu lah tuan-tuan, kita sahabat saya pun ada daripada Azhar pun ada terlibat. Ada terpengaruh. Ustaz daripada Universiti Azhar tu ada juga terlibat. Pasal mula-mula berniaga. Tiba-tiba jadi macam gini pula. Saya pun terkejut. Bila mana dalam Facebook dia lah, tahun 2018 sebelum PKP. Dia beritahu kat situ Allah tidak berkemaluan. Dia cakap, kenapa si Mamat ni? Kenapa si Mamat ni? Dia kata, saya WhatsApp dia. Dia antara sahabat yang selalu datang lah kat selama saya dekat Dewan Malaysia Abbasiyah Khairah. Memang selalu datang lah. Tapi tak tahulah jadi macam ini. Suami isteri pula tu. Jadi tuan-tuan, kalau nak niaga lah. Tak payahlah cerita akidah yang mengaut-ngaut. Kita ni bila mana masalah ni, kebanyakan daripada orang-orang yang sesat ni memang ambil ilmu-ilmu tasawuf yang tak habis belajar. Maaf cakap bukannya saya bagi tahu apa orang ni tak betul macam mana, tak habis belajar ke macam mana, tak. Pasal belajar tasawuf dengan bukan orangnya. Patutnya kita belajar, dah tahu kita ni silibus Azhar, sifat 20 betul, sifat 20. Ilmu ma'ani semua kita belajar, ilmu ma'ani kena belajar ni, betul lah belajar. Tapi tiba-tiba balik Malaysia belajar dengan guru lain, ilmu sihab pula. Mana dia belajar tiba-tiba Rasulullah tak ada kemaluan, tak ada anak. Ada anak ni semua makan semua berlakon. Macam mana pula tu? Bayangkan tuan-tuan sekarang ni orang ramai ikut ni. Bukannya sikit-sikit. Kat Melaka saja sudah 20 orang. Walaupun 20 orang tuan-tuan kata, ustaz tu baru 20 orang.
Mula-mula daripada 20, mula-mula daripada 1, daripada 1 ke 2, 3 sampailah besar. Banyak dan banyak. Saya dah bagi tahu kepada apa Datuk Timbalan itu hari, Datuk, ini ada lagi tu. Mula-mula dia kata tak ada Ustaz, tak ada Ustaz Sri. Pasal apa, kita dah telefon, dia sekarang dah dekat. Masa tu kita telefon dia kat Australia. Dia kat Australia. Jadi bila mana telefon dia kata tak Ustaz, itu semua saya punya apa? Klik-klik saya yang masih lagi ikut ajaran saya. Rupanya tidak, dia nipu memang. Dia selalu buat kelas online lagi. Dia buat kelas online. Ya tuan-tuan, nanti kalau boleh kita boikot lah air dia tu. Kalau tuan-tuan nampak dekat kawasan malam, pasal malam banyak. Ada pasal malam kawasan tani ke, air Sihak. Jadi tuan-tuan jangan beli. Jangan beli. Itu yang Allah beritahu, setiap mana ada ajaran yang sesat, pasti ada pengikutnya. Tu nak beritahu tuan-tuan, jangan mendewakan ataupun jangan mengkultuskan siapa-siapa tuan-tuan rasa dia tu orang yang hebat. Bila mana kita tahu orang tu hebat, kita kata bagus Ustaz ni, kita ikut dia lah. Ikut sampaikan dia kata salah pun kita kata betul. Yang itu bahaya. Itu yang bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Bila mana tuan-tuan mendewa-dewakan, melebih-lebihkan sampai kata ustaz tu buat salah sikit pun kita backup. Baik. Apa-apalah, tak kira ustaz ke, orang tu ahli perniagaan dan sebagainya. Kalau misal kata tuan-tuan rasa pelik, kita simpan dulu dalam kepala. Ini salah ni. Simpan ragu-ragu tu betul, bagus. Saya ni cerita berkenaan hukum syariat. Syariat saja. Kalau tuan-tuan jumpa orang yang bertarikat, jangan pula kata ni sesat ni. Tak, tarikat ni dia beza sikit. Baik, saya nak beritahu tuan-tuan berkenaan dengan wali Allah. Wali Allah ni ada dua. Dia ada banyak. Tapi wali Allah yang tuan-tuan nak belajar ni hanya satu saja. Satu ni wali majzub, wali yang tak betul. Bukan tak betul macam mana? Yang dibuang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya akal fikiran. Dia nampak dunia ni semua terbalik. Dia nampak duit tu dibakar, dibuang dan sebagainya. Dia nampak kereta tu dia habis, dia cala-calanya, dipecahkan semen. Contoh ni kalau misal kata tuan-tuan nak belajar dengan wali yang ulama ataupun wali yang ahli sufi, yang ada tarekat, ambil tarekat ni yang muktabar, iaitu Naqsyabandiyah ke, Syazuliyah ke, Dusukiyah ke, Ahmadiyah ke dan sebagainya. Boleh ambil lah tarekat. Jangan tak ambil. Jangan kata terus tak betul. Ini salah. Tarekat ni memang ada. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, yang nak kita berguru ialah tarekat yang nak berguru ni. Wali yang bertarekat. Ni nak berguru dengan dia. Tapi kalau jumpa wali yang tak bertarekat, wali ni tak betul, bukannya saya rasa dia bukan sesat, tidak. Yang tuan-tuan nampak makan duduk tepi jalan ni, ataupun pakai seluar pendek dan sebagainya. Kita dalam otak kita ni salah belaka. Apa benda ni pakai seluar pendek? Apa tak sembahyang dan sebagainya. Kalau misal kata tuan-tuan begitu, kita belum sampai lagi makam yang itulah. Tapi kalau misal kata tuan-tuan pernah nampak para wali Allah. Saya pernah pergi Indonesia. Pergi Indon. Tiba-tiba, ini masa tu dekat Syazuliyah Khalidiyah. Apa kat mana nama tempat ni? Lupa saya. Kat Indonesia lah. Ni tarekat Syazuliyah. Kemudian tiba-tiba lepas habis doa, sampai dia tanya ustaz dari mana? Daripada sekian tempat lah. Daripada situ. Daripada Johor ya? Johor ni namanya. Ustaz kenal Pak Pali? Pak Pali mana? Ini di Majid. Saya cakap kenal. Pak Pali ni orang yang tangkap tuyul. Pak Pali ni kerja dia memang tangkap tuyul. Tangkap tuyul pakai umang-umang. Pakainya sopi ni, inilah situlah dia dah meninggal. Yang kita luar jangkaan, kurang pergi surau. Tapi wali Allah, orang-orang yang bertarekat ni boleh kenal dia. Padahal saya tanya haji tu pernah pergi ke Johor ke? Tak pernah. Tapi dia boleh kenal pasal apa? Wallahu a'lam. Saya cakap, macam mana kenal percaya? Apa dia punya ciri-ciri beritahu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan Allah sekalian, hanya wali Allah yang kenal wali Allah. Atau kadang-kadang dia tak kenal pun, tapi dia orang ni kenal pasal apa? Dia orang berbisik-bisik ataupun pada alam mereka dia cerita. Ni kita kes wali Allah. Kat Mesir pun sama tuan-tuan. Mesir banyak wali Allah. Jadi
Tarekat. Tarekat ini ialah jalan daripada ilmu tasawuf. Ini tasawuf. Kita kan ada 3. Syariat, tarekat, syariat, akidah, tauhid, akidah, syariat dengan tarekat ataupun tasawuf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau boleh 3-3 lah ambil. Jangan ambil satu saja atau ambil 2 saja. Kebanyakan daripada kita ni 2. Akidah betul, kemudian kita ambil syariat. Ni je kita ambil. Tapi tarekatnya tinggal. Tarekat ni tinggal. Tarekat ni apa? Tarekat ni satu jalan nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil guru yang mursyid. Apa yang guru mursyid? Guru tu memang ambil sanad ni ataupun dia dapat ilmu ni daripada guru dia. Guru dia ambil ilmu daripada guru dia sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, benda ni ada sampai ketika zaman Rasulullah SAW. Tuan-tuan pernah dengar tak ahli apa nama ni? Ahli sufah. Ahli sufah ini duduk dekat rumah dengan betul-betul dengan Rasulullah, duduk belakang rumah Rasulullah. Dekat masjid. Jadi bila mana Rasulullah keluar, dia pun tengok Rasulullah. Bila Rasulullah makan apa, Rasulullah bagi makan, itulah Rasulullah jaga dia orang. Ini namanya ahli sufah. Ahli sufah ni di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan kalau nampak banyak hadis berkenaan dengan zikir ini daripada Abu Hurairah ataupun orang ahli sufah. Jadi tarekat ni bermula bila mana dia mengambil hadis ni, dia ambil hadis ni dan dia buat satu jalan dinamakan sebagai tarekat. Ilmunya asalnya adalah ilmu tasawuf. Kan saya sebut tadi akidah, syariat dengan tasawuf. Jadi tuan-tuan tak boleh tinggalkan. Tasawuf jangan tinggalkan. Paling-paling tidak belajar ilmu hikam, cukup ilmu hikam. Itu permulaan. Mula-mula nak belajar tasawuf, belajar ilmu hikam dulu. Supaya apa? Supaya kita ni melihat orang itu semuanya betul. Betul belaka. Tuan-tuan pernah dengar Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah dah ceritakan berkenaan dengan Nabi Musa. Ketika mana Nabi Musa ni berhukum dengan hukum yang syariat, tapi Nabi Khidir yang Allah Subhanahu Wa Taala berhukum dengan hukum bukan pada hukum syariat. Ketika mana Sayyidina Musa kata apa? Sayyidina Musa kata saya ni antara yang paling pandai ataupun saya yang paling pandai sekarang ni. Pasal apa dia kata begitu? Pasal apa? Dia nabi ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tegur dia, maka dia kata hari ini kau kena tambah belajar lagi. Kau pun masih lagi belum pandai. Jadi kau kena jumpa seorang lelaki yang bernama Khidir. Jumpa nama Khidir. Bila mana sampai perjalanan, Allah dah beritahu nanti sampai satu tempat di antara perjumpaan dua lautan, iaitu air tawar dengan air masin. Bila mana ketika itu dia dah berjalan, berhenti dekat kedua air masin, air perjumpaan dua air tadi tu. Dia dah makan, tengah makan ikan tadi tu. Kemudian dia tertinggal ikan tadi. Kemudian dia berjalan, kemudian nak makan balik. Pasal lapar. Bila nak makan, Sayyidina Musa bertanya, wahai, seorang lagi ditanya siapa, saya tak ingat nama dia. Dia tanya sahabat dia, mana ikan tadi? Wahai Nabi Musa, tertinggal tadi kat sana. Tertinggal. Disuruh patah balik. Bila patah balik, tengok ikan tu dah tak ada. Jadi perlakuan ikan tadi sebenarnya itu dinampak oleh sahabat tadi. Ikan tu sebenarnya hidup balik. Masuk ke dalam air. Yang telah dimakan oleh Nabi Musa tadi tu, hidup balik. Itu namanya ikan, jadi ikan sebelah. Wallahu a'lam lah, betul tidak. Tapi itulah cerita ni. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab hikam, itulah cerita ni. Ya tuan-tuan mati Allah sekalian, ketika mana di situ jumpalah dengan Nabi Khidir. Nak bagi tahu yang hukum syariat dengan hukum alam ataupun hukum bukan syariat ni berbeza. Nabi Khidir bila mana sampai naik satu bot sampai ke satu tempat, Nabi Khidir sampai je, Nabi Khidir terus pecahkan bot ataupun kapal tadi tu. Pecahkan. Nabi Musa kata ini salah, ini vandalisme. Kita kan cakap ini salah ni, orang punya ni. Kok ditakik-takik, dipecahkan. Tapi Nabi Khidir dia beritahu dah, engkau tak akan sabar dengan aku. Kau tak akan sabar punya. Pasal apa? Pasal apa yang kita lihat benda itu salah, tetap salah, betul?
Tapi jangan tuan-tuan buat apa ni. Pergi jumpa orang punya bot, pecah kan. Saya ambil perlakuan Nabi Khidir Ustaz. Ni tak betul lah. Pasal Nabi Khidir tu diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat demikian. Baik. Nabi Khidir pun pecahkan. Kemudian Nabi Musa memang betul dia tak boleh sabar. Pasal dia hanya nampak benda tu salah, maka dia beritahu salah. Kan aku dah beritahu tadi Khidir, kau takkan sabar dengan aku. Kemudian apa? Dia pun berjalan lagi. Tak beritahu lah. Terus jalan. Sampai satu tempat dia nampak budak kecil. Nabi Khidir terus ambil bunuh budak kecil tadi. Nabi Musa pun pelik. Ini lagi teruk. Dia bunuh budak kecil ni. Bunuh budak kecil ni. Dia pun nak beritahu pada Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, salah ni. Ini budak kecil ni tak berdosa. Kenapa kau nak bunuh? Dia kata, aku dah beritahu dah, kau takkan sabar dengan aku. Ini perlakuan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ilham pada Nabi Khidir. Kemudian jalan satu lagi, jalan, tiba-tiba ada satu jalan ni memang jalan luas. Tiba-tiba Nabi Khidir ambil batu buat tembok. Ini kan jalan orang. Kenapa kau tutup wahai Nabi Khidir? Nabi Musa tanya. Ini jalan orang, tak boleh kau tutup. Dia tutup. Jadi bila mana dia tutup, aku dah beritahu kau tak akan sabar dengan aku. Pasal perbuatan wali Allah ni saya akan beritahu. Perbuatan wali Allah ni memang pelik-pelik. Kita memang hukumnya kita akan berhukum dengan hukum syariat. Hukum syariat ni benda yang kita nampak sepatutnya betul lah. Tapi hukum yang dibaca ghairul adat ataupun bertentangan dengan adat ini tak semestinya salah. Pasal ada dia punya sebab dan asbab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, nak beritahu inilah dia di antara salik ataupun jalan-jalan tarikat. Saya nak beritahu tuan-tuan supaya bukan tuan-tuan tengok pada tok guru nanti salah, tuan-tuan pun buat benda yang salah. Tidak. Sebenarnya kadang-kadang tok guru tu nak tengok kita macam mana. Tuan-tuan pernah dengar saya Imam Ghazali. Imam Ghazali pun begitu. Dia ni orang yang dah pandai. Qadi al-Qudha. Qadi yang paling besar ketika tu di Iraq. Paling besar. Tapi tiba-tiba dia dah satu ketika adik dia tengah semayang, dia dengan semayang dengan adik dia. Tengah-tengah semayang, habis semayang saja dia pun beritahu pada pada Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, aku nampak tadi baju kau berdarah. Macam mana kau tahu aku sedang memikirkan berkenaan dengan masalah haid? Jadi Imam Ghazali tak puas hati, dia tanya pada adik dia, mana kau belajar ilmu ni? Aku sebenarnya belajar dengan satu orang guru yang berada di bandar. Apa dia punya dia mengajar apa? Dia sebenarnya bukan mengajar apa-apa wahai abangku. Dia hanya penjual daging. Penjual daging saja. Tok guru kepada adik Imam Ghazali juga ialah penjual daging. Jadi Imam Ghazali ni pun tak apalah, aku nak belajar lah. Imam Ghazali buat apa? Imam Ghazali pun terus jumpa tok guru dia. Tok guru adik dia pergi jumpa. Mula-mula memang susah, tak nak dia mengajar. Tak nak dia. Saya tak nak belajar. Awak ni dah besar, dah power. Awak ni Imam Ghazali, qadi yang paling besar ketika ni. Buat apa tuan nak belajar dengan saya? Jadi kata dia, saya nak belajar juga. Baiklah, sampai dah ujung pasar tadi dia tutup. Dia beritahu, keesokan harinya kau datang. Kau bawa air satu beli. Air satu beli. Bawa air satu beli. Keesokan harinya dia bawa air satu beli. Baik, Ghazali, kata Bang Ghazali. Wahai Imam Ghazali, hari ini pembelajaran yang pertama ialah kau nampak jalan tu, jalan Basrah ni. Daripada jalan hujung sampailah ke sini, kau tabur dengan air tadi. Tuan-tuan, dia ambil centong, basahkan jalan. Supaya apa? Supaya tak berdebu. Tuan-tuan bayangkan, tok guru besar Imam Ghazali buat kerja begitu. Buang baling air, buang air. Tuan guru selesai dah, baik. Esok datang, bawa buah apple. Esok datang buah apple. Oh, bagus ni, buah apple. Dia kan nak bagi hadiah pada tuan guru. Satu beli. Rupa-rupanya tuan-tuan dimati Allah sekalian, apa benda yang tuan guru saya hadiah? Keesokannya dia datang, bawa buah apple. Tuan guru, ni apple. Baik. Kau pergi kat tengah-tengah jalan, kau beritahu pada yang lain, siapa yang boleh ketuk ataupun pegang kepala aku. Dalam tu ketuk dalam kitab manakib tu ketuk. Segan nak cakap lah. Jadi siapa yang boleh pegang kepala aku,
maka aku akan berikan satu biji apple. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan, qadil qudha, qadi yang paling besar ketika itu tiba-tiba minta supaya diketuk. Siapa yang berani ketuk kepala saya beri apple. Tuan-tuan bayangkan, anak murid dia yang lalu pun segan tengok, Tok Guru ni buat apa? Tok Guru ni buat apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ketika habis saja, selesai pembelajaran, panjang ni, cerita dia panjang berkenaan dengan banyak ujian-ujian yang Tok Guru dia ajar. Supaya apa? Supaya nak turunkan nafsu. Kita ni macam mana sekalipun, sama ada kita berperangai, kita ni berpangkat sekian, tapi bila mana kita diberi ujian, orang tak panggil kita, contoh orang tak panggil saya ustaz, saya lagi suka. Tak panggil ustaz, panggil Asri pun okey, tak ada masalah. Kalau kita ada masalah apa, bila orang tak panggil ustaz, kita rasa berkecil hati, tak ada masalah. Itu masalahnya, kita ada masalah kurang belajar tasawuf. Jadi belajarlah ilmu kitab Ahlikam, supaya kita ni rasa rendah. Tak rasa pun orang tak panggil apa. Kat pejabat, orang lupa panggil saya makan, tak rasa pun. Contoh, makan tak panggil aku, tak payah mengajuk. Memang dah ditakdirnya, tak dipanggil, jangan mengajuk. Perasaan kita je. Kadang-kadang diorang bukannya tak nak panggil, terlupa. Tapi jangan mengajuk lah, yang penting jangan mengajuk. Jangan rasa kalau orang tak hormat kita ni menyebabkan kita ni jatuh ataupun turun dan sebagainya. Jangan ada rasa begitu, pasal kita takut-takut dibala dengan perangai ataupun apa yang diwarisi oleh iblis. Iblis ni tuan-tuan, masalah dia apa? Masalah dia pada hati, iaitu dia adalah angkuh. Dia angkuh je, sombong. Itu masalahnya. Masalah pada iblis ini ialah sombong. Allah suruh sujud sekejap, salahnya sujud. Tapi nak dijadikan cerita, Allah berkata suruh sujud, tak nak sujud. Aku lebih tinggi daripada derajatnya. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, jangan ada berperangai begitu. Pasal kalau misalkan tuan-tuan ada perasaan begitu je, maka tuan-tuan perlulah cari guru yang mursyid supaya pecahkan tuan-tuan punya perasaan tadi. Itu yang saya suruh cari ni. Carilah. Ambil wajakan. Apa lagi tu? Ada lagi. Asmaul Husna, jumpa para habaib. Jumpa. Tuan-tuan, kalau jumpa para habaib, kemudian minta doa. Kalau boleh suruh dia pegang dada ni. Memang ada hadis Rasulullah. Orang lelaki suruh dia pegang dada ni. Dibukakan hati. Supaya hati kita ni diturunkan oleh Allah SWT, hikmah. Fikir baik. Tuan-tuan, kalau jumpa dengan Habib Ali Zainal Abidin, memang orang yang sangat baik. Orang kutuk macam mana dia pun, orang Wahabi ni kutuk dia macam mana sekalipun, dia kata, siapa suruh korang semua ni mempertahankan aku? Tak payah tahankan aku pun. Pandailah aku jawab. Kita ni, anak-anak murid ni, bila dia kena Tok Guru kita kena kecam. Tu hari Habib Ali ada menari. Pernah nampak Habib Ali berzapin? Orang Arab Yaman, zapin itu sebahagian daripada adat dia, budaya dia. Ya, tuan-tuan pergi mana tempat-tempat sahah dekat ribat-ribat mana-mana. Biasanya diorang akan belajar menari. Lagi-lagi kat Indon, memang ada menari. Bukan nari macam mana, nari orang lelaki, nari zapin. Salah tak? Tak salah. Itu memang adatnya. Jadi tuan-tuan jangan kata, kok ustaz joget. Kita kat sini adatnya tidak begitu. Itu saja. Kita rasa macam ustaz ni tak tahu diam menari pula. Liar ustaz ni. Tarian itu memang tarian adat. Tak ada masalah. Macam sapin, sebiji macam sapin. Tuan-tuan tengok, nanti tuan-tuan tengoklah dalam YouTube, Habib Ali berzapin. Bukan menjadikan aib, tak menjadi aib. Itu tak ada masalah. Kita nak menari pun sama. Syaratnya ialah lelaki dengan lelaki tu, narinya jalan, lari-lari tu. Sihat pun sihat. Yang penting jangan dalam surau lah. Tu jawapannya. Dia buat kat sahah ni tempat belajar. Kena dengan tempatnya sesuai. Okey, baik.
Tak lama tuan yang hujang tak. Saya belum takut anak lapar. Baik tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ada soalan? Ya. Yeah. Baik, kalau tak ada saya akhiri dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa sallallahu. Sekian saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.